bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Berita terkini yang mengejutkan sahabat semua. Ya, hari ini seorang daripada pemimpin DAP Pakatan Harapan juga dalam Kerajaan Perpaduan membuat pendedahan yang mengejutkan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila beliau sekali lagi menjadi mangsa serangan fitnah melampau daripada pihak pembanggang, daripada lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga mungkin juga terlibat adalah daripada geng Takut Anwar, GTA, sahabat semua. Jadi hari ini menarik apa yang saya kongsikan apabila beliau sendiri membuat kenyataan yang begitu mengejutkan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa sahabat semua untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Katanya sudahlah fitnah. Saya tidak akan teragak-agak untuk saman, kata pemimpin daripada DAP ini, sahabat semua, yang juga hari ini membuat kenyataan, ya, kerana beliau ya tidak akan bersabar lagi katanya dengan pengguna media sosial yang berterusan menyiarkan apa yang dipercayainya sebagai kenyataan berunsur fitnah tentang dirinya. Di Facebook, Twitter, dan WhatsApp, dan juga TikTok, ahli parlimen DAP penggal pertama itu meninggalkan nota buat catatan yang dipercayainya telah menfitnah dirinya. Dalam nota itu dia mengecam ya hantaran berkenaan dan juga mengancam mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang menyebarkan dakwah tersebut. Antara tema hantaran dan video yang tersebar menjadikan Sarijan sasaran adalah dengan dakwaan dirinya adalah pengkhianat Melayu dan Islam kerana menjadi ahli DAP, ahli parlimen DAP. Jadi ini termasuk ya hantaran yang dibuatnya, menyatakan dia mengundi menyokong rang undang-undang tenaga boleh baharu pindahan 2023 yang disiarkan semula dengan dakwaan dirinya telah mengkhianati orang Melayu. Catatan itu bagaimanapun kemudiannya dipadamkan bersama-sama dengan hantaran lain selepas dia memberi amaran untuk mengambil tindakan undang-undang. Oh, ini dia sahabat-sahabat. Selepas mereka menfitnah, selepas membuat kenyataan viral di media sosial, dan apabila YB ini memberi amaran keras, ya mereka memadam hantaran itu. Tapi sebenarnya walaupun sudah mereka padam, ya screenshot telah pun dibuat. Jadi katanya dalam beberapa hari ini penyokong PAS PN yang padam tarik balik mohon maaf hantaran yang memfitnah saya. Siapa yang masih berdegil, saya tidak akan teragak-agak untuk menyaman, katanya. Sudahlah, itu fitnah. Sebelum kempen, masa kempen, dan sekarang 6 bulan lepas saya dipilih pun, kata Sarijan yang juga seorang peguam. Itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, ini antara kenyataan ya yang dibuat oleh YB Sarijan ya, bagaimana katanya dia difitnah, dan bagi sesiapa yang berdegil lihat dia tidak akan teragak-agak ya untuk menyaman mereka. Dan kalau kita lihat di bahagian bawah sana itu antara fitnah yang dilakukan menyerang pribadi beliau kononnya menjadi pengkhianat bangsa Melayu. Begitu terdesaknya mereka sahabat semua sehingga melakukan perkara-perkara seperti ini. Dia juga memaparkan di TikToknya komen yang menyatakan bahwa dia telah difitnah dan telah dipadamkan oleh Laskar Cyber, dan video yang menfitnah itu juga telah dikeluarkan. Video yang dipadam itu katanya telah dikongsi bersama lagu Parti PAS. Sarijan juga berkata bahwa PAS sebahagian bangis semasa kempen pilihan raya telah lalu mendakwa dia ke masjid untuk meracun fikiran jemaah. Oh, macam-macam ya. Macam-macam yang fitnah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang begitu ya terdesak dengan memainkan sentimen, memfitnah. Itu dia. Jadi kisah pendek seorang Laskar Cyberpin di TikTok katanya, walaupun mereka sudah delete sebenarnya, tapi YB tersebut telah pun menangkap ya ataupun membuat screenshot ya terhadap mana-mana posting yang dilakukan oleh Laskar Cyber daripada Perikatan Nasional ini ya, bukan saya di TikTok tapi di sosial media juga yang lain juga sahabat-sahabat semua. Jadi beliau juga berkata semakan Malaysia kini di TikTok mendapati puluhan video yang menyerang Sarijan adalah berdasarkan agama dan keturunannya. Sebagai contoh, video-video yang dimuat naikkan semasa kempen pilihan raya umum lalu menuduh dirinya menghina Nabi-Nabi Islam juga terus disebarkan.
Terdapat juga video yang disiarkan oleh akaun yang mendakwa mewakili PAS tapi tidak jelas jika ini adalah akaun rasmi. PAS adalah parti yang memiliki kempen pilihan raya umum TikTok yang paling bertenaga. Video yang disiarkan oleh antara kaum rasmi yang milik Sayap Pemuda PAS yang mempunyai paling ramai pengikut ditonton ratusan ribu kali. Beberapa pemerhati politik mengaitkan kempen TikTok yang bertenaga itu sebagai faktor utama PAS berjaya menawan sokongan pengundi muda di sebahagian besar kursi-kursi di Semenanjung Malaysia pada PRU yang ke-15. Pada 2022, kumpulan yang berumur 19 hingga 25 tahun membentuk 35% pengguna TikTok di Malaysia, diikuti mereka yang berumur 26 hingga 32 yaitu 29%. Jadi sahabat semua, jelas ya apa yang telah dilakukan oleh pengguna media sosial khususnya ya daripada geng-geng sapu bersih lebay-lebay yang sangat suka menfitnah ini yang sengaja ya menaikkan sentimen menggunakan hasutan, kebencian dan juga fitnah yang dilontarkan, yang dijajah oleh oleh mereka-mereka ini sahabat semua. Dan akhirnya Sairizan salah seorang pemimpin dalam Kerajaan Pakatan Harapan dan khususnya pemimpin dalam DAP menjadi mangsa kekejaman, kezaliman, fitnah melampau daripada kaki-kaki fitnah geng-geng sapu bersih, geng-geng lebay-lebay, walaun-walaun ini sahabat semua. Jelas ini adalah tindakan terdesak yang sengaja dilakukan untuk menyemai kebencian, menaikkan ataupun membuat hasutan untuk membenci dan juga menggunakan sentimen seperti agama dan juga bangsa sahabat semua. Jadi kita boleh nampak begitu terdesaknya ya parti pembangkang hari ini ya sanggup melakukan apa saja demi untuk meraih sokongan, untuk mendapat sokongan dan sebagainya, khususnya yang mereka target yaitu anak-anak muda. Jadi hari ini anak muda berfikir secara logik. Kalau tidak pasti cari ya, buat kajian, analisis atau pertanyaan adakah perkara itu benar atau tidak. Alright. Jadi sampai di sini saja. Dengan itu sekiranya sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walaun lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga GTA, geng takut Anwar. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, so sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tep dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.